ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita. Siapa imam tadi? Masya Allah. Yang saya hormati Tuan Bilal muadzin kita. Mana muadzin tadi? Ini. Masya Allah. Kalian je semua isi. Imam kalian, muadzin kalian. Masya Allah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, para asatidah, ustaz dan ustazah. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi para santri yang semoga menjadi manusia-manusia berguna di masa yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah dan lain-lain tempat yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa suara jadi kecil ya? Ditutup di sana. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Dan menunggu datangnya Isya, kita masih menunggu di tempat solat kita, yaitu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan diisi dengan kajian-kajian Islam, membincangkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ketahuilah bahawa orang yang bersabar duduk di tempat solatnya selepas melaksanakan solat, maka Nabi SAW sabdakan, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah. Para malaikat sentiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selagi ia masih berada di tempat solatnya. Malam yuhdith, selagi dia tak berhadas. Doanya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya dan ya Allah, rahmatilah dia. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan iaitu kumpulan kita hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. Dan seperti biasa, setiap kali kajian saya selalu memberikan satu tajuk dengan tujuan supaya kita tahu ke mana arah perbincangan kita pada malam ini. Tajuk kita adalah kerisauan beliau. Apa dia? Kerisauan beliau. Faham makna risau? Risau. Apa di sini bahasa apa? Cemas? Lain tak? Risau. Risau. Ya, khawatir. Ya, betul. Khawatir. Kerisauan, khawatir. Siapa yang risau di sini? Sebenarnya ini umum. Kalau kita cerita ni sebenarnya umum. Kalau cerita tentang risau si fulan, boleh jadi seorang mak bapak risau tentang keadaan anaknya. Macam mana keadaan anaknya di masa yang akan datang. Ketika bercerita tentang sekolah, mudir-mudir, para asatidah risau macam mana keadaan santri, pelajar-pelajar dia di masa yang akan datang. Jadi cerita ni sebenarnya umum. Ceritanya ni umum. Namun, sebenarnya hadis yang kita nak bacakan adalah kerisauan Nabi SAW. Kerisauan Nabi SAW, keadaan siapa? Keadaan dirinya? Tak. Keadaan umatnya. Kerana Nabi SAW tak pernah selfish. Nabi tak pentingkan diri sendiri. Nabi selalu pentingkan keadaan umatnya. Berbandingkan dengan keadaan diri sendiri. Kalaulah Nabi hanya fikirkan diri sendiri, patutnya Nabi SAW tak perlu berdakwah. Patutnya Nabi dah seronok di Mekah dah tu. Nabi ni sangat dicintai oleh ahlu Mekah. Dan Nabi SAW, andaikan tak dakwah pun masuk surga, dah dijamin masuk surga dia. Tapi, dia risau keadaan umatnya, dia bimbang kalau umatnya tak mengenal Allah, tak mentauhidkan Allah, yang akhirnya mereka dihumbankan ke dalam neraka Allah. Ini kerisauan Nabi SAW. Ternyata, kerisauan Nabi bukan masalah yang besar. Dari yang kecil pun juga dibimbangkan dan dirisaukan oleh Nabi SAW. Dan ini akan kita bacakan hadisnya. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Nama sahabat yang famous kita dengar. Dia katakan apa? Ma sallaitu wara'a imam qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah solat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan solatnya, lebih ringkas solatnya, tapi lebih sempurna dalam pelaksanaannya. Berbandingkan dengan Nabi SAW. Kita tahu jemaah dikasihi oleh Allah, Anas bin Malik, dia salah seorang sahabat yang Allah anugerahkan umur dia panjang. Dan dia hidup di zaman Nabi SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar, dan di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Itu sebabnya ketika jemaah mungkin kita di tempat kita pun atau di sebahagian tempat, bahkan di sebahagian di Haramain Mekah dan Madinah, mereka membaca bismillah ketika solat. Imam membaca bismillah secara sir. Membaca bismillah secara sir. Dan hadis yang dipakai adalah hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Sallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman falam asma ahadan minhum. Aku solat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan aku tak pernah mendengar salah seorang di antara mereka membaca bismillah. Mereka hanya terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis dari dia lah. Hadis daripada Anas bin Malik. Dan ini juga sama. Ma sallaitu wara'a imam. Aku tak pernah solat di belakang mana-mana imam. Yang mana solatnya
akhaffa salatan. Solat yang paling ringan, yang paling simple, yang paling ringkas. Wala atamma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih sempurna berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya solatnya ringkas tapi sempurna. Solatnya ringkas tapi sempurna. Di mana kesempurnaannya? Jemaah dikasihi oleh Allah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW adalah qudwah, adalah uswah, contoh dalam segala tindakan-tindakan kita di dunia ini. Kalau orang nak selamat dunia akhirat, maka dia kena contoh Nabi SAW. Di mana dicontoh? Dari akidah Nabi, ibadah Nabi, dan akhlak Nabi. Akidah Nabi, ibadah Nabi, dan akhlak Nabi. Kita tak boleh contoh hanya akidahnya saja, tapi ibadah dan akhlak tak contoh Nabi. Tak jadi. Atau hanya mencontoh ibadah Nabi, tapi akhlak dan akidah tak selari dengan apa yang dicontohkan Nabi. Tak jadi juga. So, 3 perkara ini tak boleh tinggal. Akidah, ibadah, dan akhlak Nabi SAW. Dari masalah yang besar sampai yang kecil. Bahkan dalam Islam, semua perkara diajarkan. Dari masa yang kecil sampai yang besar. Dan kita pernah membincangkan bahawa Nabi SAW sampai ketika kita di dalam tandas pun, itu pun juga ada aturannya. Betul tak? Ketika masuk tandas, dahulukan kaki kiri. Baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya? Okey. Kemudian ketika kita buang air, jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Ketika basuh kemaluan, guna tangan kiri. Tengok. Kan masa ni masalah kecil je kan? Tapi masalah kecil pun diatur dan diajar dalam Islam. Namun ada segelintir kaum muslimin hari ini yang mereka tak selesa dengan kata aturan Islam. Ketika dikatakan benda ni haram, dalam Islam tak boleh. Allah sikit-sikit dikaitkan dengan agama, sikit-sikit dikaitkan dengan agama. Semua benda nak dikaitkan dengan agama. Ya kita hidup di bumi Allah, maka kena ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di bumi Allah, maka kena ikut aturan Allah. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, bahkan bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang besar, ibadah yang kecil pun juga termasuk juga dalam ibadah yang utama, iaitu solat. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Kita memang tak pernah tengok Nabi SAW solat. Tapi dari mana kita tahu? Daripada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Dari riwayat-riwayat para sahabat, barulah kita akan contoh Nabi SAW. Dan Nabi ketika solat selalu jadi imam. Dan ketika Nabi SAW menjadi imam, maka diajarkan bagaimana kalau kita statusnya jadi imam. Ternyata Nabi SAW solatnya terkadang panjang ayatnya, terkadang ringkas. Tetapi panjang ataupun ringkas, Nabi SAW solatnya dengan sempurna. Kalau kita kan tak. Kita kalau panjang mungkin boleh sempurna. Lama, rukuk lama. Itu kalau bertenang. Tapi kalau tengah tergesa-gesa, solatnya memang cepat-cepat ya. Bahkan ada yang segelintir kaum muslimin hari ini, tambah lagi bulan Ramadan. Sebenarnya dah lama kes ni. Tapi setiap kali Ramadan pasti viral. Solat 24 rakaat 23 rakaat hanya 5 menit. Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum. Dah habis. Sebenarnya ini dah lama ni. Entah masih ada, entah tidak, saya pun tak tahu. Cuma setiap kali Ramadan pasti viral. Betul tak? Setiap kali Ramadan pasti up. Entah sekarang ni masih ada, tak ada, saya tak tahu. Lihat, Nabi SAW dikatakan, kata Anas bin Malik, aku tak pernah solat di belakang seorang pun imam,
yang bacaannya lebih ringkas. Solatnya ringkas, cepat je. Tapi sempurna. Sempurna dalam gerakan, rukuk, sujud. Semuanya tumakninah. Dari mana Anas bin Malik boleh detect Nabi SAW solatnya ringkas? Apa sebabnya? Ternyata, wa in kana la yasma'u buka as-sabi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuh. Kalau Nabi SAW mendengar tangisan baby, tahu baby? Tangisan baby. Ketika Nabi SAW solat, terdengar tangisan baby dari belakang. Maka Nabi SAW yukhaffif, dia ringkaskan solatnya. Dia ringkaskan solatnya. Kenapa? Kerana beliau bimbang tangisan baby tersebut mengganggu kekhusyuan emaknya. Boleh faham? Kemudian, hadis berikutnya pun sama juga. Daripada Anas bin Malik juga. Dia katakan, anna Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha. Jadi, kalau aku nak buat solat, terkadang aku nak baca ayat yang panjang, kata Nabi SAW. Terkadang aku nak baca ayat yang panjang. Tetapi fa'asma'u buka as-sabi. Maka tiba-tiba kalau aku dengar tangisan baby di belakang, fa'atajawwazu fi salati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaih. Maka aku ringkaskan. Aku ringkaskan bacaanku, cara solatku. Kerana apa? Kerana bimbang. Bimbang apa? Bimbang keadaan emak si baby tadi tak khusyuk dalam solatnya kerana tangisan bayi. Jemaah dikasihi oleh Allah. Hadisnya pendek kan? Tapi ternyata dia mempunyai banyak iktibar. Di hadis ini kita lihat bahawa Nabi SAW terkadang solat dan ketika imam mengimami jemaah, dia terkadang baca ayat yang panjang, terkadang baca ayat yang pendek. Buktinya ketika Jumaat pagi. Ini dia sahih ini jemaah. Ketika Jumaat pagi, terkadang Nabi SAW membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah. Di rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Insan. Sejadah tu berapa page? 3. Ya kan? Kalau Al-Insan dekat 2. Dekat 2. Dia tak sampai 2 tapi dekat 2 lah. Ya kan? 2 tambah 3 5. 5 ni berapa juzuk? 1/4 juzuk. Solat subuh 1/4 juzuk. Tapi Nabi SAW terkadang baca ayat yang lebih panjang daripada itu. Kalau kita membaca banyak hadis, kita akan jumpai Nabi SAW terkadang baca ayat yang panjang. Tapi bila Nabi SAW baca yang panjang, selalunya Nabi kalau baca yang panjang, selalunya di waktu solat subuh. Bukan di waktu solat maghrib. Selalunya dibaca waktu solat subuh. Namun ada kalanya Nabi SAW ketika baca panjang, Nabi nak baca panjang, ternyata terdengar suara tangisan baby di belakang. Maka Nabi SAW fayukhaffif, ringankan. Kenapa Nabi SAW ringankan? Kerana takut tangisan baby tersebut mengganggu kekhusyuan emaknya dan juga mengganggu kekhusyuan jemaah yang lain. Dari sini kita boleh faham bahawa di zaman Nabi SAW dah ada wanita-wanita solat di masjid. Betul tak? Buktinya. Nabi risau nanti ada emaknya yang tak khusyuk. Bermakna Nabi tahu ada emak-emak solat di belakang. Dan dalam Islam tak dilarang wanita datang ke masjid. Boleh. Bahkan Nabi SAW katakan, la tamna'u nisa'akum masajid. Jangan kalian halang isteri-isteri kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian datang ke masjid. Jangan dilarang, biarkan saja. Yang penting jaga apa?
jaga diri daripada fitnah. Jangan berhias. Jangan berhias datang ke masjid. Tambah lagi pakai minyak wangi, yang mana minyak wangi itu boleh tercium baunya dari jarak sekian dan sekian. Masuk yang masjidnya, sini sampai orang yang duduk sana tu boleh cium bau dia. Terkadang sudahlah dibenarkan datang ke masjid, tapi ini pakai pakai make up 3 inci tebalnya. Ini merah. Lepas tu, kemudian pakai gelang berbunyi-bunyi. Kelicing, 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 kelicing. Tapi sini tak ada lah. Di tempat lain ada. Boleh tak pakai gelang kaki bagi wanita? Boleh? Gelang kaki. Wanita boleh tak pakai? Halo. Ni kita belajar Quran kan? Nanti kita cerita. Boleh tak? Boleh. Betul. Boleh tak? Pakai, tahu tak gelang kaki? Gelang tahu. Tapi di kaki letaknya. Boleh? Ustaz, kita bukan perempuan, Ustaz. Kita lelaki, ngapa nak belajar? Kita walaupun lelaki, tapi kita punya saudara perempuan. Mungkin juga kita, yang jelas walaupun tak punya saudara perempuan, pasti emak kita perempuan. Ada sini emaknya lelaki? Angkat tangan. Kita bagi hadiah, ada? Tak ada kan? Emak perempuan kan? Emak perempuan. Dan esok pun, kalian tak lama, tak selamanya besar ni. Suatu ketika mungkin 5 atau 10 tahun lagi, kalian menikah. Kalian menikah dengan siapa? Dengan perempuan ke dengan lelaki? Perempuan kan? Ilmu tu dari sekarang. Boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Tengok di mana? Di mana tempatnya? Kalau dia pakai di rumah, tak ada masalah. Kalau dia pakai di luar, Ustaz, kalau hanya gelang kaki dan itu tak ada kerincing-kerincing, atau kerincing-kerincing. Kerincing-kerincing, bunyi-bunyi. Dan dia pakai stokin pula. Dia pakai stokin. Dia pakai gelang biasa, cuma gelang ni je. Gelang macam tali gitu. Lepas tu pakai stokin. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tak boleh tu, dia pakai gelang kaki, lepas tu ada anak-anaknya. Kelicing. Kalau jalan, bunyi-bunyi tu. Macam artis Bollywood. Tahu? Ini haram. Apa dalilnya? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Surah apa? Surah An-Nur. Awal ayatnya apa? Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Itu awal ayatnya. Di bawah ayatnya tersebut, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wa tubu ila Allahi jami'an. Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah katakan apa? Janganlah wanita itu pakai gelang kaki yang berbunyi-bunyi. Cing. Tak boleh. Ini tak boleh. Tapi kalau yang di tangan boleh. Yang di tangan pun juga tak boleh. Kerana ini akan menarik perhatian orang supaya orang tengok dia. Kalau yang seperti ini pun tak boleh, apatah lagi yang sengaja buat video, kemudian buat video, lepas tu di-upload di sosmed. Buat video di-upload di sosmed. Tambah lagi sekarang ni ada namanya FB Pro kalau tak silap. Kalian ni tak tahu lah di sini. Entah FB Pro, entah apa Pro Betul ya? FB Pro. Sebelum kita cerita tentang FB Pro, bagi azan Pro dulu. Siapa yang pro azannya, bagi dia.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup di zaman fitnah.
hanya kerana mencari duit terkadang menghilangkan muru'ah. Demi mencari duit, menghilangkan muru'ah. Padahal, orang cari duit siang malam, tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan muru'ahnya di tengah masyarakat. Tapi pelik, ada orang yang nak naikkan dirinya, nak tinggikan muru'ahnya di tengah masyarakat, ternyata cari duit dengan cara menjatuhkan muru'ahnya. Bahkan ada segelintir kaum muslimin hari ini, bahkan wanita, untuk mendapat FB Pro tu, apa yang mereka buat? Mandi dalam bilik air, dalam bilik air, tengah mandi pun direkod. Tak gila zaman sekarang tu. Zaman dahulu, kalau ada orang mengintip tengah kita mandi, apa yang dibuat? Habis. Baling batu ke orang yang mengintip tu lah. Sekarang ni tak perlu mengintip pun. Dia sendiri yang pertontonkan. Padahal dahulu di zaman Nabi SAW, wanita tu tak berharga. Tak ada harganya wanita. Tapi selepas datangnya Islam, maka para wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan di dalam surah An-Nahl Allah katakan bahawa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara. Apa lagi? Minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau ada salah seorang di antara mereka yang dibagi tahu istrinya melahirkan anak, tapi anak yang dilahirkan perempuan, habis mukanya berubah jadi merah ke hitam-hitaman. Ini menahan marah. Bimbang dia. Dilema dia nak menahan malu sampai seumur hidup atau dia benamkan anaknya ke dalam tanah hidup-hidup. Itu dia. Tak ada harganya wanita zaman dahulu. Akhirnya selepas datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka wanita dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan di dalam Al-Quran ada salah satu surah dalam Al-Quran yang bernama surah An-Nisa. Tak ada surah Ar-Rijal. Ada surah Ar-Rijal? Tak ada. Surah An-Nisa yang ada, surah wanita. Tak ada surah Ar-Rijal, surah lelaki. Ini menandakan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan wanita. Tapi zaman sekarang, wanita itu sendiri yang menghinakan diri mereka. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian, jadi wanita boleh datang ke masjid. Yang penting boleh jaga diri daripada fitnah. Wanita juga boleh hadir di majlis ilmu. Dan bahkan boleh khusus harinya untuk wanita saja. Boleh. Kajian muslimat boleh. Di zaman Nabi SAW pun ada juga. Para wanita datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kita orang nak buat kajian untuk akhwat. Macam kita lah. Untuk akhwat, untuk muslimat. Bagi masa kami satu hari. Dan ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari cerita ini. Bahawa sahabat-sahabat sahabiah meminta kepada Nabi satu hari khas belajar untuk mereka saja. Diluangkan masa untuk mereka saja. Ada di zaman Nabi SAW. Dan kemudian juga dalam hadis ini menggambarkan kita bahawa yang namanya khusyuk itu bukan tak dengar apapun, tak melihat apapun. Boleh faham? Kadang segelintir kita ni, yang namanya khusyuk mula dia tak dengar. Yang namanya khusyuk tu memang kita dah seolah-olah kita berdua je dengan Allah. Tak dengar apapun, tak dengar gitu. Sampai-sampai ketika solat tutup mata. Solat tutup mata hukumnya makruh. Yang namanya solat terdengar something dari kanan, dari kiri, di belakang, depan. Ini bukan tak mengganggu kekhusyuan kita. Tak ada masalah pun dengan khusyuk di sini. Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling khusyuk dalam solatnya? Dia sendiri pun dengar tangisan bayi. Atau kita katakan, bermakna Nabi tak khusyuk. Macam tu. Tak, Nabi khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk bukan tak dengar cakap orang, tak dengar, tak melihat orang. Tapi yang namanya khusyuk itu, dia konsentrate. Bukan mesti tak dengar orang. Kalau tak dengar nanti macam mana kalau solat berjemaah? Imamnya takbir, dia diri je. Imam sujud, dia diri. Aku tak dengar, aku seolah-olah hanya berdua dengan Allah. Ini cara yang, pemahaman yang keliru.
Dan kemudian juga yang jemaah dikasihi oleh Allah, bahawa dalam hadis ini kita diajarkan ternyata kanak-kanak baby boleh masuk ke dalam masjid. Boleh. Kerana segelintir masjid ada yang tak membenarkan bawa kanak-kanak ke dalam masjid. Ada. Di sini alhamdulillah tak. Tapi di tempat lain memang ditulis di depan tu pakai signboard besar. Kanak-kanak di bawah 7 tahun tak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Alasannya, bising. Kanak-kanak kalau bising tu biasalah, namanya kan kanak. Kalau kanak-kanak dia diam je. Umur baru 5 tahun, 7 tahun, diam je, duduk di sudut tu. Duduk macam ni. Sakit tu. Tapi kalau kanak lari ke sana kemari itu memang dah fitrah dia lah. Cuma kalau ada orang tua yang bising, ustaz bagi kajian, dia pun bagi kajian di belakang, cerita di belakang, itu yang perangai kanak-kanak. Di sini tak adalah, tempat lain ada. Ustaznya bagi kajian di depan, dia cerita pula di belakang. Kadang segelintir akhwat pun ada macam tu juga. Ustaz cerita di depan, dia cerita pula di belakang. Ada yang seperti itu. Jadi kanak-kanak boleh. Boleh bawa ke masjid. Yang penting jaga kebersihan. Kalau seandainya kanak tu masih belum lepas, masih suka terpancut, suka kencing merata tempat, pastikan pakai pampers supaya tak terpancut dalam masjid sehingga mengotorkan karpet masjid. Kasihan cleaner masjid yang asyik bersihkan karpet masjid. Kerana apa? Kerana kotoran baby anak-anak kita. Itu yang penting. Dan kemudian juga jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya hadis ini juga peringatan untuk apa? Untuk para panitia-panitia yang mungkin kalian sekarang ni belum jadi panitia, suatu hari nanti kalian akan jadi panitia kajian. Dan juga yang bagi menonton di sosmed sana, bagi panitia-panitia kajian, jangan ketepikan para wanita yang membawa kanak-kanak. Kadang-kadang saya sangat kasihan, di mana segelintir panitia ni tak berhati perut. Tahu tak berhati perut? Tak ada perasaan. Kalau mak-mak yang single boleh masuk. Tempatnya berekon. Tapi kalau ada mak-mak yang datang dengan bawa anak, pergi di belakang, di hujung sendiri. Kalau dibagi aircon tak ada masalah. Itu di tempat yang panas. Mereka manusia juga. Mereka manusia. Tambah lagi baby. Bayangkan kalau itu isteri kita. Bayangkan kalau itu adik perempuan kita. Atau emak kita. Mana hati kita sebagai panitia? Ni kadang-kadang bagi untuk, kalau yang untuk wanita-wanita single, boleh masuk. Maksudnya single ni sama ada yang dia tak bawa anak maksudnya. Yang bawa anak, kena khusus tempat anak dan biarkan berpanas-panas. Akhirnya, ustaz-ustaz bagi kajian, dia pun sibuk dengan anaknya. Anak menangis, macam mana tak nangis panas? Sepatutnya dibalik. Kalau memang tempat tu terhad, yang tempat sejuk bagi yang ada baby. Yang single-single, bagi yang tak ada, yang hanya pakai kipas. Sepatutnya macam tu. Bahkan di trend, di bas pun, tengok apa yang berlaku. Ini khas, seat. Special untuk ibu yang mengandung, apa lagi? Orang-orang tua, orang yang bawa kanak-kanak. Betul tak? Di trend, di bas-bas, public transport macam tu. Tak pula, jangan pula sampai di masjid-masjid, tapi tak ada berhati perut. Ini panitia-panitia, tolong difahamkan dalam masalah ini. Tengok Nabi SAW pun caring dengan sahabatnya. Bahkan caring dengan para wanita. Dia bimbang solat wanita itu tak khusyuk sebabkan tangisan baby. Akhirnya apa? Nabi SAW ketika solat, yukhaffif, diringankan solatnya ketika dia mendengarkan tangisan baby di belakang. Begitu jemaah. Okey? Allah Ta'ala alam biswab. Hadis yang pendek ternyata ia memberikan pengajaran kepada kita supaya kita boleh belajar daripada akhlak Nabi SAW dan kaifiat ibadah Nabi SAW. Kita jawab soalan dulu jemaah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sila. Apa yang harus dilakukan ketika kita menjumpai masjid yang kiblatnya agak sedikit mereng dari seharusnya? Jadi maksudnya kiblatnya salah gitu ya. Kiblatnya salah. Dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau kita solat dimanapun, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kita berada, kalau solat hendaklah menghadap Ka'bah. Dan kita sekarang tak tahu di mana arah Ka'bah ni jemaah. Kita hanya tahu mungkin kalau barat situ aja. Yang secara spesifik kita tak tahu. Yang tahu tu dia ada alatnya. Dan itu memang orang-orang yang ada otoriti yang punya kepakaran dalam bidang tu. Kita hanya tengok seperti ini, gitu aja. Oleh sebab itu, jangan solat sambil mereng-mereng. Ni kadang-kadang segelintir orang, Allah Akbar. Ni solat, ini contoh, kiblat di sana, dia solat menghadap sini. Ini bukan dekat, di jauh ni. Jauh ni kalau diteruskan jauh. Oleh sebab itu, solatlah berdiri di mana tempat kiblat yang dah ditetapkan. Sekarang kalau seandainya dia solat, ternyata masjidnya kiblatnya salah. Kalau solatnya kiblat, tahu dari mana dia salah. Kalau salah, kita ada kuasa, maka kita rubah. Kalau kita ada kuasa, kalau kita tak ada kuasa, kita sampaikan kepada pihak yang kalau di sini kalau di Malaysia namanya ada Jabatan Ugama Islam, kalau di sini namanya apa? Takmir? Bukan, pihak takmir apalah. Takmir tu yang salah. Nak bagi tahu pada takmir tu yang salah. Bukan takmir, apa namanya? MUI. Iyalah. Itulah. Kalau di Malaysia namanya Jabatan Ugama Islam. Kalau di sini, itulah yang berotoriti. Ada otoriti. Adukan ke sana kalau kiblat di masjid itu salah. Tolong cek. Ini pahalanya besar, jemaah. Ini pahalanya besar. Kalau kita tahu, tapi kita senyap, kita akan disoal oleh Allah SWT. Okey? Yang kitanya macam mana kalau kita rasa ragu dengan solat di sana, maka kita cari masjid yang lain. Okey, Allah Taala alam. Ini itu aja soalannya. Kalau tulis tu tulis yang cantik sikit boleh tak? Susahnya nak baca. Mengeja-ngeja baca. Ni kan bagus, cantik tulisan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbicara tentang risau Ustaz. Jadi Ustaz, ana sebagai penuntut ilmu, risau akan masa depan yang menanti. Terkadang sampai di fasa hilang arah. Bagaimana nanti Ustaz? Tolong tenangkan hati dan fikiran risau ini Ustaz. Apa yang anda risaukan ni? Penuntut ilmu belajar je betul-betul. Kalau kalian belajar betul-betul, insya-Allah kalian jadi manusia. Tapi kalau kalian tak betul-betul, kalian jadi syaitan. Itu je. Tinggal pilih kalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pun juga dah ilhamkan. Ni jalan baik dan jalan yang tak baik. Jadi kalau kalian menuntut ilmu, pastikan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Pastikan ilmu tu betul-betul lekat dalam diri kalian. Jangan masuk kanan, keluar kanan. Jangan masuk kanan, keluar kiri. InsyaAllah kalian akan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah SWT kalau kalian pegang Al-Quran. Bukankah Nabi SAW katakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u biha akharin. Allah memuliakan kaum disebabkan Al-Quran dan juga menghinakan kaum disebabkan Al-Quran. Siapa yang Allah muliakan? Orang yang betul-betul belajar, mula daripada tahsin, menghafal, mentadaburkan, mengamalkannya, dan Allah akan hinakan orang yang berpaling daripada Al-Quran.
Ustaz pandai cakap je. Tak payah, bukan cakapnya. Ni buktinya jemaah. Dulu zaman Ustaz dulu waktu belajar, kalian ni sekarang dengan hafal Quran sekolah-sekolah, tahfiz Quran tu biasa sekarang. Zaman dulu tahun 90-an, orang kalau hafal Quran juz amma pun macam tak percaya, betul ke dia hafal juz amma? Bahkan kalau ada orang hafal Quran kata, kau jangan hafal Quran, gila kau nanti, kata dia. Sampai itu orang kata. Sampai ada orang kata, Hang Muammar, kalau kau belajar Quran, leka jadi ugang orang. Faham tak maksudnya? Faham maksudnya tu? Kau jadi apa esok? Tak ada masa depan kau sibuk-sibuk dengan Quran. Sampai macam tu. Nyatanya sekarang cakap macam mana? Sampai sekarang orang hidup, setiap jumpa, Ustaz, ini hidup saya tengah susah. Akhirnya saya selalu bagi dia duit. Katanya dia yang merasa hebat. Jemaah dikasih oleh Allah. Bahawa orang akan dimuliakan dengan Al-Quran. Percayalah. Dimuliakan dengan Al-Quran. Tengok, lalat pun mulia dengan Al-Quran. Ni. Apa lalat ni? Ganggu kita je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya sila. Bagaimana menyikapi teman yang suka mengusik teman yang sudah meminta maaf kepada teman yang lain? Mengusik? Apa maksudnya? Bagaimana menyikapi teman yang suka mengusik teman yang sudah meminta maaf? Tak faham maksudnya apa? Betul tak faham? Tengah hang nampak. Sebab lalat tadilah hang jadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat Ustaz? Dan cara murajaahnya Ustaz? Syukran. Pertama, ketika kita menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kemampuan berbeza. Antara kita dengan yang satu lain berbeza. Oleh sebab itu, teknik menghafal Al-Quran tak baku. Mesti seperti A, B, C, tak. Dia ikut kemampuan kita. Ada orang yang menghafal Al-Quran boleh satu page, dia cepat dia hafal. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang setengah page pun dah rasa berat. Ada yang satu ayat, ada yang satu baris. Tapi fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampumu. Berapa yang kita kadar kemampuan kita, maka InsyaAllah kalau kesungguhan kita betul-betul menghafal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah akan mudahkan. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk lidzikri, untuk dia hafal, dia ingat. Maka siapa yang nak menghafal, pasti Allah akan mudahkan. Jadi ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita, berapa kadar kita, dan seelok-eloknya menghafal itu di waktu malam. Murojaahnya di waktu pagi, waktu subuh. Malam-malam sebelum tidur tu dia hafal dulu. Nanti esok pagi diingat lagi. Berapa yang teringat, ternyata itu rezeki. Ulang balik. Macam tu cara dia. Okey. Dan kemudian murojaah yang paling bagus adalah ketika solat. Ketika solat. Jangan sampai ketika solat kita tak baca ayat. Hafal 30 juzuk, ternyata masa solat yang baca juzuk 30 je. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi teman yang suka menggibah teman yang lain dan ia tidak sedar dengan sikapnya itu? Kita nasihati dia. Kalau kita mampu menasihati dia. Tapi kalau tak, maka kita mengelak daripada dia. Kerana berkawan dengan orang seperti itu, kita pun juga akan terbawa-bawa. Okey. Allah Ta'ala alam. Ni tak faham soalannya. Cuba dengar. Faham tak? Afwan, izin bertanya Ustaz. Sila. Jika ada orang yang makanan orang lain dan makanannya malah diambil sama orang lain pula dan dimakannya. Makanan siapa yang dimakan ni? Apakah saya boleh minta ganti Ustaz? Jika ada orang yang makanan oleh orang lain. Cubalah apa maksudnya? Dan makanannya malah diambil sama orang lain pula. Apa tak pening? Tak payah.
Ini kita jawab soalan yang senang-senang, senang dibaca, susah dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya membuat filem tentang akhirat seperti filem siksa kubur dan siksa neraka? Siksaan neraka dengan nikmat surga, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang mana dia tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di hati manusia. Kita nak tahu spesifiknya juga tak boleh. Kita ingatkan azab neraka seperti ini, tak. Itu lebih dahsyat daripada itu. Kita rasakan nikmat surga, mungkin orang bagi gambaran seperti ini, tak. Dia lebih hebat dan lebih nikmat daripada itu. So macam mana orang boleh membuat satu filem yang dia sendiri pun tak tahu hakikatnya. Cukup hanya sekedar mengimaninya saja jemaah. Okey? Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Di rumah ana ada seorang bapak-bapak di rumah dia. Oh, dekat rumah dia lah ni. Dekat rumah dia ada seorang bapak-bapak yang melarang anak kecil masuk ke dalam masjid. Sedangkan bapak-bapak yang melarang tersebut membawa anaknya sendiri. Bagaimana kita menghadapi sikap bapak tersebut sedangkan banyak yang tidak berani menegur bapak tersebut dikarenakan bapak tersebut seorang oknum TNI. Mohon pencerahannya Ustaz. Masjid tu siapa punya? Dia yang punya. Tak kan? Dia jemaah biasa. Kalau dia bawa anaknya, bawa je lah anak kita. Apa salahnya? Kalau dia bising, tinggal lawan. Tak boleh bawa anak-anak sebab apa? Anak bising, kau juga bawa anak kau bising, sama-sama lah kita. Itu. Oh, aku TNI. Aku tak tanya. Jawab. Kalau orang tanya aku TNI, aku tak tanya. Kalau tanya, kau tak kenal aku? Tak, aku tak kenal kau. Kau tak viral pun macam tu ya. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz untuk para penuntut ilmu yang sedang futur. Berdoa pada Allah. Doa kepada Allah. Kerana kita bimbang, hari ini kita rajin mengaji, hari ini kita hadir majlis ilmu, tapi ternyata di penghujung hayat kita dah malas hadir di majlis ilmu dan hujungnya malas juga solat berjemaah di masjid dan akhirnya bergelimang dan maksiat. Halo, ingat. Kemudian carilah kawan yang baik. Sebab kalau tak pandai-pandai cari kawan, maka kita pun juga akan rosak. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, maka hendaklah dia perhatikan siapa dia ambil sebagai sahabat. Allah Ta'ala alam. Dia tadi dah 3 kali 5 kali baru akhirnya faham. Susah sangat tulisan. Macam doktor. Assalamualaikum Ustaz. Tengok tulisannya. Susah. Apalah tulisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apakah ketika bangun tidur di tengah malam, kemudian kita melakukan solat malam dengan memakai pakaian yang kita pakai untuk tidur, apakah dilarang Ustaz melakukan solat dengan memakai pakaian yang kita pakai tidur? Berapa kali disebutannya? Boleh tak solat malam dengan menggunakan pakaian yang kita bawa tidur tadi? Tak ada masalah selagi pakaian masih suci. Masih suci tak ada masalah. Cuma ketika tidur terpancut. Tahu terpancut? Dia rasa dah masuk dalam tandas. Ternyata aku dalam di atas katil lagi. Basah semuanya. Dia ingatkan dalam tandas. Ternyata di atas katil lagi basah. Kena najis. Jangan pakai solat. Tapi kalau seandainya masih bersih, suci, tak ada masalah.
Okey, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat Ustaz tentang Kaabah tandingan di Yaman? Syukran. Biasanya yang buat seperti ini orang Syiah. Syiah dah buat Kaabah tandingan di Iran. Dan tu buat lagi di Yaman. Esok lagi jangan pula di negeri Konoha ada Kaabah. Jangan pula ada Kaabah. Okey? Ni orang Syiah. Tengok. Ini lalat Syiah. Astagfirullah. Ada pula lalat. Saya baca dari MM Channel sekejap. Ustaz, boleh nanya kalau dalam masa iddah boleh perempuan kerja, suami masih hidup tapi enggak dinafkahi. Macam mana ni? Complicated pula. Suaminya masih hidup tapi dia masa iddah. Iddah apa ni? Iddah cerai atau iddah mati? Ini lalat ni memang lalat Syiah. Nganggu betul. Orang tengah live ni pun terbang-terbang pula di sini. Susah nak potong video. Okeylah. Sebab ada lalat, kita berhentikan dulu jemaah. Nanti video-video seperti ini susah dipotong. Okey? Itu sajalah yang boleh saya kongsikan. Jika yang betul datang daripada Allah, yang silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejalanan saya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.